Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Anda semua sihat ke tak hari ni? Adakah semua masih energi terbaik? Right? So, jumpa lagi malam ni. Kepada yang baru first time nampak saya, baru first time jumpa, Assalamualaikum, apa khabar? Saya ucapkan. Dan saya kenalkan diri dulu, nama saya Hasnul. Bersama-sama kita usahakan Lalili ni untuk kami create satu platform untuk bantu usahawan-usahawan dan bakal-bakal usahawan untuk start buat bisnes daripada kosong. Daripada tak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Dan in fact kita ada ramai team, agent, dropship, kita panggil fighter dan warrior. So diorang ni dah start buat duit. Ada yang sampai 2,000 sebulan. Ini bersih, saya cakap pasal income bersih, saya tak cakap pasal sales. Ada 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. So diorang ni bukanlah yang buat full time tau, bukan, dia buat part time. So kalau you all dapat benda secara part time tapi dapat 2,000 hingga 3,000, mungkin lebih daripada gaji sebenar. So nak ke? Adakah you all nak? So benda tu yang alhamdulillah kita syukur sangat. Kita syukur sangat team kami start buat duit. Itu yang kita paling penting. Paling penting dalam bisnes adalah ada sales dan ada income. Kalau ada sales tak ada income pun problem. Dan kalau ada income tak ada sales pun masalah juga. So that's why kita kena ada dua-dua, income, sales dan juga profit tu. Okay, so malam ni saya ada satu benda best lah, saya nak share dengan you all. Ni apa benda ni? Dah ada satu tulisan sekejap okay, saya tak pernah nampak, tapi first time nampak dekat FB Live ada satu tulis A dekat situ. Saya pun tak tahu apa. So masuk, jemput masuk. Kepada yang baru masuk, apa khabar? Boleh komen tak you all daripada mana? Saya nak tahu juga you all ni semua daripada mana. Adakah dekat Malaysia ataupun dekat luar Malaysia? Kadang nak tahu juga kan. Okay, dan apa yang saya nak share malam ni adalah benda yang saya just tengok benda ni hari Sabtu lepas. Sabtu lepas masa cuti kan, mungkin ada yang tengah bercuti apa semua. So saya ambil satu masa sebab saya nampak benda ni dekat YouTube je. Dekat YouTube je. Tapi benda ni memang sangat gila powerful. Yang saya yakin even billionaire tengok pun, billionaire pun terkejut. Cakap apa dia? Billionaire pun terkejut. Biasalah kan ada reaction tu. So kita even billionaire bukan billionaire, bukan jutawan, billion one, bila dia tengok benda tu pun dia rasa macam dia amazing sangat dan dia sangat respect pada orang yang saya akan cerita lepas ni lah. So you all ready ke ni? Nak ke saya cerita apa benda? Benda yang saya rasa macam gila powerful. Kita kan selalu bila kita buat bisnes, mostly kita tak nampak actual tau. Kita banyak mostly kita teori kan. You all perasan tak? Kadang kita tak boleh nak tunjuk actual. In fact bila saya nak share pada saya punya team, saya terpaksa tunjuk secara dalam bentuk ayat, dalam bentuk gambar, tapi bukan pada masa saya buat benda tu. Not the actual thing. Tapi ini cerita dia macam ni. Okay. Dia yang bestnya, from rags to riches. Daripada kosong, daripada tak ada apa-apa, jadi kepada ada apa-apalah. So dah ready? Siapa dah ready ni? Cuba komen dah ready. Saya dah ready nak tahu apa yang saya nak share malam ni. Dah ready ke? Komen dah ready. Komen laju-laju. Alright. Okay, so macam ni tau. Apa yang saya tengok ni adalah benda yang saya pasti you all pun akan blow your mind. Dan you pun akan nampak macam gila, aku boleh buat. Benda ni untuk usahawan tau. Usahawan sangat-sangat penting you tengok benda ni. So that's why saya nak you all masuk. Kalau ada kawan-kawan yang baru nak buat bisnes ataupun dia macam nak buat ke tak, you patut tunjuk video ni pada dia. Live saya ni you patut share pada dia. Jangan sombong, jangan kedekut ilmu, you share benda ni. InsyaAllah saya yakin kalau you share benda ni, video yang saya tengah buat ni, dan dia dapat sesuatu daripada apa yang saya share malam ni, dan you akan dapat dia punya bahagian. Pahala pasti dapat. Yang lagi best kalau dia amalkan, dan yang dia amalkan tu dia dapat, insyaAllah you pun akan dapat. So sebenarnya saya nak bagi tahu you all antara sebab kenapa saya nak buat FB Live. Walaupun masa awal tu memang saya tak sanggup, malulah nak buat FB Live ni kan. Walaupun saya malu, saya rasa macam poyo lah nak buat FB Live. Memang saya rasa poyo, dan kalau saya nak beritahu anda, saya tak pernah tengok balik saya punya live tu.
saya tak pernah tengok. Malu nak tengok balik. So that's why saya biar je, buat save record, upload kat YouTube, dan habis. Itu je. Tapi saya buat ada satu sebab sebenarnya. Dan efek sebab tu kadang saya sendiri nampak sekarang. Macam ni, bila saya record YouTube, dia akan pergi ke internet kan. Dia akan pergi ke internet. So bila dia masuk ke internet, apa yang berlaku adalah dia akan save dekat satu server. Dan benda tu akan berada di sana sampai bila-bila. Dan saya tak tahulah sampai bila kan. Tak tahu, Wallahualam. Anything can happen. YouTube mungkin boleh tutup, Facebook pun mungkin boleh tutup, saya tak tahu. Tapi dia akan ada di situ. Dan saya nak macam bila saya dah tak ada kat dunia ni, saya dah tak ada, saya rasa macam mungkin bila anak saya rindu dengan saya, isteri rindu ke siapa-siapa, mak ayah saya rindu, dia boleh tengok kat YouTube saya balik. Dia boleh tengok dekat Facebook apa yang saya share ni. Sebab ini adalah legacy saya. Dan saya anggap video live ni adalah sebagai aset saya. Mungkin kalau benda ni bagus dan orang guna, amalkan, saya doa sangat. Mungkin kalau anda yang tengah video ni dan dapat sesuatu, saya doakan anda semua kaya. Dan please, kalau saya dah tak ada, doakan saya. InsyaAllah Al-Fatihah saja pun dah cukup. Sedekahkan saya Al-Fatihah kalau saya dah tak ada. Sebab ini adalah video yang mungkin akan berada di sini, di dalam YouTube, di dalam Facebook sampai bila-bila, walaupun saya dah tak ada. Dan saya faham benda ni tau. Ilmu yang bermanfaat adalah benda yang bagus, yang sangat-sangat penting, yang patut kita share. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tak bermanfaat, please lah jangan share. Kalau orang tu buat, dia dapat dosa, dan dosa tu sampai bila-bila kita dapat. Betul tak? So elakkan bagi orang ilmu yang tak bermanfaat, dan cuba bagi ilmu yang bermanfaat. Walaupun orang kata poyo lah, belagak lah, bajet bagus lah, tak kisah. As long as benda yang you share tu bermanfaat dan memberi sesuatu pada orang lain, insyaAllah you akan dapat ganjaran dia. Mungkin bukan kat dunia kan, mungkin dapat one day bila you dah tak ada nanti, dekat akhirat sana, insyaAllah. Itu yang kita paling nak. So, alright. So, okay, boleh start. So, malam ni apa yang saya nak share adalah satu benda yang saya rasa best. Dan saya nak setiap orang yang tonton video live saya malam ni, you akan start tengok benda yang saya nak share ni, iaitu Undercover Billionaire. Saya ulang sekali lagi. Undercover Billionaire. Under lah, under bawah, cover tu tutup, bawah tutup billionaire. Tak adalah. Undercover Billionaire tu adalah billionaire yang dia buat sesuatu tapi orang lain semua tak tahu. Orang tak tahu dia billionaire. So story dia macam ni. Dia ada seorang mamat ni. So mamat dia adalah billionaire lah. Dia billionaire. Dan dia ada kapal layar, dia ada private jet, dia ada biasalah rumah, banglo apa semua, banyak lah. Dan dia ada aset, dan dia ada bangunan besar. So apa berlaku adalah dia cakap, dia umur 55 tahun dia cakap kat diri dia, what if kalau aku umur 55 tahun, macam sekarang umur 50 tahun, aku start all over again. Aku buat balik daripada kosong. Boleh tak aku buat company yang bernilai 1 million dalam masa 90 hari. Itu challenge dia. Challenge yang dia set pada diri dia sendiri. Boleh tak dia buat satu company yang bernilai 1 million dalam masa 90 hari. Orang dah cakap dia billionaire. Sebab macam ni, orang selalu cakap kat dia, you dah billionaire, boleh lah you cakap you buat benda ni, buat tu. Padahal you pun dah memang dah kaya. Orang yang susah daripada kosong tak boleh lah jadi macam you. So dia nak proofkan. Dia nak proofkan dalam rancangan tu. Ini rancangan dia dekat Discovery Channel Discovery Channel. Tapi berita baiknya adalah you tak perlu pergi Discovery Channel. You pergi je dekat YouTube, you search je Undercover Billionaire. You search je. Dia ada season 1 je dulu. Dan season 2 lagi best. Season 2 dia buat dekat orang yang saya selalu follow, iaitu siapa nanti saya umumkan last. So di sini mamat ni nama dia Glenn Stearns. Macam itulah nama dia, Glenn Stearns. So Glenn ni, dia tukar nama dia. Dia buang semua kekayaan dia dia letak tepi. Dia tukar nama dia apa semua. Lepas tu apa dia buat adalah dia hanya ada $100 cash. Dia ada satu pickup truck yang dah rosak, yang dah nak barai pun. Lepas tu lagi satu, dia ada handphone yang tak ada contact number sesiapa pun. So watch out apa saya nak share ni adalah spoiler. So you all yang belum tengok, jangan sambung tengok live ni. Tutup live ni cepat-cepat pergi tengok dulu. Tapi kalau yang rasa malas nak tengok, you duduklah sini dengar. Saya cuba summarikan, insyaAllah. Saya cuba summarikan secara simple lah apa yang saya faham dan saya dapat daripada video tu. Okay, so mamat ni, billionaire ni, dia tinggalkan anak dia, isteri dia apa semua ditinggalkan. Dan dia start keluar. Dia naik helikopter. Dia pun ada helikopter. Dia naik helikopter dia pergi kat satu bandar. Satu bandar yang macam kata bandar yang dah nak mati lah.
dulu rancak lah dengan industri apa semua, tapi semua tu dah mati. Railway apa semua dah jadi abandoned lah. So dia pergi kat satu bandar ni, nama dia Erie. Erie, bandar Erie ni pergi kat situ, dan dekat situ tak ada seorang pun kenal dia siapa. Dan bila dia pergi sana, dia jadi orang baru lah. Dia jadi orang baru, tapi dia hanya ada $100. Dia ada pickup truck, dan dia juga hanya ada phone yang tak ada contact number. So dia kena survive. Day one dia hanya ada benda tu, dan dalam masa hari ke-90 dia dah kena ada satu company yang bernilai 1 million. Itu target dia. So bila saya tengok tu, saya rasa macam ini best juga ni kan. Dan benda tu ni reality channel lah, reality TV dia memang reality TV. So bila you tengok tu, saya nak you all tengok. Saya nak you all tengok, belajar daripada situ. Saya yakin you boleh belajar lagi banyak daripada you pergi kelas ke seminar apa. You boleh belajar banyak, ya Allah tersasul. You boleh banyak belajar daripada video tu saja, how to create business from zero until 1 million. Dalam rancangan tu dia ada, I think ada dalam 8 episod macam tu kot. Panjang lah, episod dia panjang. Daripada you pergi belajar apa semua, yes of course, tapi you boleh dapat belajar dan pergi banyak daripada video tu. Sebab apa? Sebab dia show the actual thing. Dia buat benda betul depan mata kita. You boleh tengok macam mana orang punya reaction, apa dia punya reaction, stress apa semua, benda tu berlaku depan mata. Sebab tu saya nak you all tengok ni. Kalau anda yang tengah buat bisnes pun lagi bagus tengok, sebab you mungkin akan dapat idea apa nak buat daripada situ. Best, serious best. Dan saya sambung sikit lah Saya tak nak cerita banyak sangat, nanti kan you all spoiler kan, you all tak nak tengok kan. Ada yang nak tengok ke sini? Kalau nak tengok mungkin boleh komen nak tengok. Komen situ nak tengok. Sebab saya nak menari sekejap Bismillahirrahmanirrahim. So bila Glenn ni pergi ke sana kan, dia buat apa? Dia fikir macam mana aku nak buat duit daripada $100 ni kan. $100 ni aku nak jadikan 1 million. Macam mana? Dalam masa 90 hari pula tu. So dia ni Bila macam ni tau, bila kita dah umur 55 tahun dan kita ada banyak experience, dan dia dah ada banyak experience, dia akan jadi lebih matang. So dia boleh buat decision dengan lebih baik lah. Dia boleh buat decision dengan lebih baik. So apa yang berlaku adalah dia pergi apa? Dia pergi first dia buat lah, dia cari apa benda yang orang nak beli. So dia start dengan cari customer dulu. Dia cari demand. Dan dia ada handphone je masa tu, dia cari apa yang orang nak beli. So dia search, ada a few things yang orang mencari. So dia antaranya adalah tayar industri yang bukan tayar biasa. Dia tayar industri, tayar military grade tayar. Tayar askar lah so dia pun cari benda tu. Tapi dia tak jumpa. So sepanjang dia cari tu, dia tak jumpa juga. So sampai dia buat macam-macam benda lah. Dia pergi dekat tempat homeless, dia tolong bagi makan dekat orang. Akhirnya dia pun dapat makan. Dia tidur dalam kereta. Ada sampai muntah-muntah dia tidur dalam kereta. Dia memang rupanya dia ada kanser. Glenn Steele ni dia ada kanser sebenarnya. Dan that's why masa dia tidur tu dia muntah, pergi hospital apa semua, demam semua. Dia teruskan juga apa Discovery Channel tu. So hebat lah umur 55 tahun So tanya diri sendiri. Saya rasa macam tak boleh aku tak boleh ni. Umur 55 tahun, you left with nothing, you tak ada sesuatu apa pun, you tak ada family, tak ada apa, then how you nak survive? Tak ada siapa pun tolong. You hanya ada contact number, duit 100 kalau kat Malaysia lah, duit RM100 dengan apa nama benda tu? Dengan pickup truck. Pickup truck. So daripada situ dia hustle tau. Bila you tengok video tu, kita boleh nampak sebenarnya macam mana kita nak hustle in real life. Mencari, jumpa orang tu, deal, buat connection, sampai dia cari kerja kedai printing. Ni jutawan ni, dia pergi kedai printing, dia tanya, dia belajar. So dia buat baik dengan orang printing tu. So dia create connection. Satu benda yang saya belajar tu adalah kita manusia ni, dan especially kalau you all buat business, you kena ada good human communication. Kita kena pandai PR lah, kena pandai lah bercakap sikit. Kadang-kadang bila you tak pandai bercakap, ataupun you terlampau terlampau segan nak bercakap, you tak boleh buat apa. So untuk survive, ini saya nak bagi tips untuk survival lah, based on video tu. So kalau you nak tahu lebih detail, you tengoklah video tu, movie tu. Saya panggil dia movie lah, documentary channel. So apa yang you kena buat lah, you kena sangat bagus dalam PR. Cakap dengan orang, berurusan dengan orang, kena soft spoken. Itu style dia lah, itu style
Mr. Glenn. Glenn Stearns tu style dia. So dia sangat bagus. So orang macam trust dia tau. Sebab dia bila dia cakap tu orang macam macam tertarik lah. Boleh beza orang yang cerdik, orang pandai dengan orang yang tak pandai. Cakap dia berbeza, tak sama. Walaupun dia bukan billionaire lah. Walaupun dia bukan billionaire. So memang best. Sekali lagi saya cakap you kena tengok benda tu. Dan bila dah macam tu, dia akhirnya dia buat dan akhirnya rupanya dekat US ni, tu yang saya amazed sangat tu. Dekat US dia ada satu, dia panggil SD something lah, Small Business Development Center, SDBC ke. Bila Small Business Development Center ni dekat setiap negeri kat US ada tau. Maksudnya dia bantu usahawan-usahawan kecil untuk buat bisnes. Contoh you nak tempat meeting, ada. You nak buat tempat office buat kerja, ada, free of charge. You nak nasihat bisnes, ada, free of charge. You nak guide bisnes, dia siap tolong buat research lagi. So apa yang Glenn ni buat, dia study tau. Dia study apa demand yang orang nak dekat area Erie tu. So ada dua benda dia jumpa. Satu kopi, satu lagi adalah dekat situ minum beer tau, beer. Kita tak payahlah orang Islam kan, tak boleh lah. Tapi dekat sana dia ada bukan setakat beer, tapi craft beer. Biar dia orang buat sendiri tau, specially made lah, ada formula something. So dia nampak benda tu macam dua ni bagus, tapi dia tak tahu nak buat apa. So apa dia buat, dia pergi kat development center tu, dia tanya, saya sekarang ada dua choice untuk buat business, you rasa mana yang lagi bagus? So ini adalah datangnya guide. Kadang-kadang bila kita hidup seorang-seorang, kita tak boleh survive seorang-seorang. Kita kena cari guide, cari assistant, cari pembantu. Dan semua orang ingat bantu tu kena berbayar je baru boleh bagus. Tak sebenarnya. As long as you are open, kan, you sangat-sangat bagus, InsyaAllah you akan jumpa orang yang boleh bagi secara free. In fact, kalau you tengok dalam page Laleli pun, kita bagi InsyaAllah whatever ilmu, business, knowledge yang kita rasa macam bagus, kita nak share dengan you all secara free. Tak payah bayar kot. Tak payah bayar. Dan InsyaAllah whatever ilmu yang si Pun Najib share pada saya, pada kita orang punya team, kita nak share dengan you all. So persoalan dia, you nak ke tak nak, tu je. Nak ke tak nak, tu je. That's it. So that's why lah, bila Glenn ni dia nak cari ilmu, so dia pergi dekat sana balik, dia tanya. So orang tu siap keluarkan apa tau, siap keluarkan graf, buat forecast, buat macam-macam lah. So dia akan cik, kita orang nampak untuk cik better cik buat beer. Sebab apa? Sebab dia macam-macam lah, ada isu tu. Dan akhirnya dia cakap beer better. So dia lepaskan kopi, dia pergi ke beer. So dia study daripada kosong macam mana nak buat beer ni. So dia study, tapi dia ni pandai. First kali tadi dia survive, dia hustle, dia buat good communication dengan orang. Nombor dua adalah apa dia buat adalah dia minta pendapat, minta bantuan, minta assistant. Ramai orang dia nak buat sesuatu, dia tak nak minta pendapat, dia buat je dulu. Dia tak nak tanya orang yang dah buat. Contoh you nak 10k, you kenalah tanya orang yang dah pernah buat 10k. Kalau you nak 1000k, you kena tanya orang yang dah pernah buat 1000k. Ada ke 1000? Bukan 1000 lah, 100k lah That's why bagus untuk dapatkan nasihat, dapatkan guideline, dan kena tanya orang yang betul. Dan dalam kes Glenn ni, dia tanya orang yang betul lah. Dia tanya Small Business Development Center. Memang tu kerja tempat tu. Dan tempat tu dibayar oleh government dia tau. Tax, daripada duit tax, dia buat benda tu. Tapi Malaysia ni saya tak tahu. Saya rasa macam ada ke? Badan usahawan yang membantu, disediakan tempat meeting, office, dia siap bagi khidmat nasihat secara free. So saya tak tahu, mungkin ada. Kalau you all tahu mana-mana, mungkin boleh share dengan saya. Sebab saya pun nak pergi ni, nak try juga ni, nak belajar. Kita kan business, small business, so kita masih nak belajar. So itu adalah benda yang saya rasa macam very good. Mungkin ada MDEC lah. Saya rasa macam ada MDEC, ada buat banyak kursus free kan, kursus government lah. Dan tak salah kita boleh belajar InsyaAllah pasti dapat sesuatu. So lepas tu bila dia dah pergi sana, dia belajar dan dia jumpa satu masalah. Glenn ni dia jumpa satu masalah. Dan masalah, hi, thank you siapa yang join, terima kasih, welcome. Dan saya nak dah share lah pasal undercover billionaire. Tolong tulis dekat pen ke buku nota ke apa, you kena tengok benda ni, wajib tonton undercover billionaire. So lepas dia dah decide nak buat apa, dia pun start buat, dia siap contact lawyer pun dia dapat contact daripada orang yang buat beer tu. Dia pergi jumpa orang yang buat beer tu,
Dia tanya contact number apa semua, orang tu bagi, dan dia pun try contact. Dan bila dia contact, rupanya bila dia nak buat company yang buat beer ni, nak hasilkan beer, Waalaikumsalam, thank you Hajid Akmal sudi join live malam ni. Good job. Saya harap you dapat sesuatu malam ni. Right. So bila dia dah pergi tu, dia dah buat tu, barulah dia tu cakap, oh cik, kalau cik nak buat tempat buat beer ni, cik kena ada lesen. Dan untuk dapat lesen ni paling cepat lah 3 bulan baru dapat. 3 bulan. Sedangkan dia punya milestone dia untuk buat business 1 million, dia perlukan 3 bulan. Kalau benda tu 3 bulan, of course dah lajak lah, lagi jauh. So dia tak boleh buat. So dia pivot ni ataupun dia tukar. Tak apa, lambat masuk. Baik lambat daripada tak masuk langsung lah. Okay, good job. Right, sambung terputus sikit tadi. So bila dia tukar dia tak boleh buat beer. So dia fikir, okay, tak apa, fine, aku tak boleh buat beer. So apa aku boleh buat adalah, mungkin aku boleh buat satu restoran, ambil beer ni, bawa masuk ke restoran dia. Dan dia fikir, apa benda yang orang nak makan, apa benda yang tak ada dekat sana. So dia buat satu benda yang unik. Ni second point, benda yang unik yang orang lain tak buat. Dia buat barbecue kan, dia ada brisket, ada ribs, memang sedap gila. Buat benda tu campur dengan beer dia tu, tu haram lah, tak boleh makan lah. Lepas tu dia buat tu, itu first dekat sana. So benda tu macam benda baru tau. Selalu kalau kedai beer ni, dia jual beer je. Dan kalau barbecue ni, dia tak jual beer. Dia jual air biasa. So dia campurkan dua benda ni yang disukai oleh orang area tu, dia pun buat. Dia buat macam-macam lah cerita dia. Dia buat tu, tahu tak, kalau you nak tahu, dia hasilkan duit daripada RM100 tu. Dia beli dia cari tayar, dia dapat duit. Daripada duit dia jual tayar tu, dia beli kereta. Daripada kereta yang dia beli tu, dia jual mahal sikit, dia beli kereta mahal lagi. So daripada kereta mahal lagi dia buat tu, dia beli mahal lagi, dia jual mahal lagi. So akhirnya dia guna duit dia jual kereta mahal tu untuk beli rumah. Ni dalam masa tak sampai 3 bulan tau. Tak sampai 3 bulan dia buat benda tu. So sampai dia dapat raise $20,000 US dollar, $20,000 US. So benda tu, perjalanan tu you boleh nampak. So that's why saya nak you all tengok. Tengok macam mana dia handle, macam mana dia uruskan, macam mana dia call. Kita kadang-kadang kita terlampau terperap dengan dunia kita sendiri. Kita tak nampak macam mana nak hustle kat luar. Kita tak tahu macam mana orang lain bertungkus lumus kat luar. So memang best story tu. Yes, memang hebat tau. So Haji Akmal kena tengok. Memang sangat-sangat, kalau saya rasa tu memang wow lah. Dan akhirnya dia buat macam-macam halangan apa semua. Saya tak nak spoilkan, nanti you all tengok sendiri. Dan akhirnya apa berlaku, dia dah buat bisnes apa semua, dah macam-macam lah. Ada banyak perselisihan faham, pergaduhan, ada yang nangis tu semua ada lah. Dan akhirnya dia berjaya create company. Senang kita, saya terus wrap up. So dia berjaya create satu company yang bernilai RM750,000. Dia tak dapat 1 million, dia dapat 750,000 je. So moral of the story, boleh sebenarnya kita hasilkan company yang kecil dalam masa 3 bulan. Boleh. It's just the matter of you tahu ke tak tahu macam nak buat. So kalau kita ni yang kadang-kadang, sebab kita tak rushing dengan masa tau, kita tak rasa macam masa tu penting. Tapi macam dalam story tu, dalam movie tu, dia dah ada masa. Dia cakap okay, dalam 3 bulan dia kena capai 1 million punya company. So dia push, dia hustle betul-betul. Dia push orang-orang keliling dia, walaupun dia tak bayar 1 sen pun. Faham tak? Maksudnya dia buat bisnes, dia hanya pakai trust orang je. Dia pakai dia punya leadership je untuk minta, you follow saya, bantu saya buat bisnes ni. InsyaAllah kalau berjaya, saya akan pulang balik, saya akan bagi reward dekat you all. Dan orang follow dia. Kita rasa macam fantasi kan, tapi benda tu reality lah yang berlaku. Maaf banyak cakap, batuk pula. Okay, so yang itu season 1 tau. Season 1, you tengok season 1, tengok sampai habis, you pasti akan belajar sesuatu dari situ. Tak lama, saya ambil masa 2 hari kot. 2 hari untuk habiskan. 2 hari. So the next one, saya punya mentor jugalah. Saya suka, saya selalu follow dia. Dan saya terkejut baru saya perasan, oh dia ni ada, sebab baru November 2020 baru diumumkan bahawa dia pun sebenarnya join, iaitu Grant Cardone, Mr. Grant Cardone, panggil Grant Cardone. Grant ni dia pun buat sebenarnya. So saya terkejut juga, oh rupanya dia buat mamak ni kan. So memang best. Saya tahu Grant Cardone ni punya karakter macam dia. Dia pun billionaire. Dia punya net worth dia
paling-paling baru ni 2.2 billion US dollar. So that's why saya nak you all juga expose. Banyak tengok kat YouTube jutawan-jutawan luar. Jangan tengok Malaysia je. Kita tengok kat luar sekali. Bila kita expose, otak kita pun lagi luas lah. Lagi luas. So dia pun masuk dan karakter dia, saya tengok dia karakter dia ganas sikit lah. Macam yang Glenn tu dia orang baik, leader yang baik, leader yang bagus. Yang Grant Cardone ni memang ganas. Based on you nampak, dia jenis taruh orang, taruh terus. So saya tak tahu macam mana story tu, dah tak release lagi. InsyaAllah dia akan release Januari 2021. Ada peluang kita tengok. Okay, so saya rasa itu saja malam ni. Terima kasih pada yang join live. Korang memang sporting, memang awesome. Dan kalau yang baru first time, tak pernah join, tolong masuk grup Nak Jadi Jutawan Bahagia. Kat sana kita nak share tips-tips bisnes lah, insyaAllah. Mungkin saya akan ulas sikit pasal movie ni dekat sana. So you masuk ke sana Right. So saya rasa tu saja. Jangan lupa tengok Undercover Billionaire. InsyaAllah mungkin one day turn kita pula. Yang penting kita tahu perjalanan dia. Pasti kita akan berjaya. Just tengok ulangan. Okay. So tu saja. Jumpa lagi. Saya nak ucapkan terima tahniah ke Haji Akmal juga. Saya tak tahu saya dah ucap ke belum. Mungkin dah. Tapi tak apa, saya ucapkan lagi tahniah jadi kita punya Lalali Top Fan. You memang awesome. Dan teruskan berjaya. Dan dia pun salah seorang kita punya warrior. InsyaAllah saya yakin bila you bagi good commitment, you bagi good effort, saya yakin result tu akan datang je, InsyaAllah. Itu beza dia. Orang yang mampu buat dengan tak mampu buat adalah disiplin nombor 1. Nombor 2 lah komitmen. Kalau you dapat bagi disiplin yang bagus, dapat bagi komitmen yang bagus, InsyaAllah bisnes pasti berjaya. Right. So itu saja daripada saya, Hasnul Lalili. #sihatkan Syok. Bina bisnes bersama Lalili. Jumpa lagi. Bye.